Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung belajar 2.2 iaitu mengenai keperluan nutrien oleh tumbuhan. Jadi sama macam hidupan, macam manusia, tumbuhan juga dia perlu, orang kata apa, istilah dia makan. Jadi macam kita dapat makanan, kita dapat nutrien daripada makanan dengan cara kita makan, kemudian nutrien apa yang ada dalam makanan tu kita melalui proses pencernaan kita serap ke dalam badan kita lah untuk keperluan badan. Tapi untuk tumbuhan, dia memerlukan nutrien dan kebanyakan nutriennya dia akan ambil daripada benda yang ada dekat tanah, iaitu melalui proses penyerapan air lah daripada akar. Jadi bila nutrien tu ada dalam tanah, maka tumbuhan itu akan dapat nutrien yang dia perlukan. Okay, so tumbuhan tu sama macam kita, dia perlukan nutrien tertentu untuk memastikan dia dapat, orang kata apa, pertumbuhan, perkembangan dan juga pembiakan yang normal. Tapi macam kes tumbuhan, dia memerlukan dua kelas nutrien. Okay, yang pertama kita sebut sebagai makronutrien, satu kita sebut sebagai mikronutrien. So apa dimaksudkan dengan makronutrien sebenarnya? Makronutrien tu merujuk kepada nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Manakala mikronutrien tu pula adalah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Jadi yang ini ada senarai dia. So sebenarnya senarai ni kamu boleh rujuk buku teks kamu, benda yang sama. So kita akan pergi kepada bahagian penerangan apa yang mengapa tumbuhan memerlukan makro dan mikronutrien tersebut. So bahagian pertama ni adalah mengenai makronutrien. Okay, so kita tengok yang pertama ni. Okay, so pertama ni kita ada karbon, kita ada hidrogen, kita ada oksigen. So yang ini ni, karbon, hidrogen dan oksigen ni sebenarnya dia ada banyak dekat dalam atmosfera kita. So mengapa tumbuhan memerlukan benda ni? Okay, sebab dia bergabung untuk membentuk karbohidrat semasa proses fotosintesis. Jadi dia adalah sumber makanan sebenarnya. So tanpa unsur ni, tanpa makronutrien ni, maka tumbuhan akan terbantut. Kemudian kita ada nitrogen. So nitrogen ni tumbuhan perlukan untuk mensintesis klorofil dan juga mensintesis protein protoplasma dan asid nukleik. So itu adalah fungsi dia. So kalau tumbuhan tidak mendapatkan nutrien, maka tumbuhan tu akan mempunyai daun yang kuning dan daun tu akan gugur. Dan yang paling teruk, dia akan menyebabkan pertumbuhan terbantut. Kemudian kita ada fosforus. Okay, jadi fosforus ni kalau kita tengok fungsi dia ni adalah untuk mengekalkan protein, asid nukleik dan ATP. Kemudian dia menggalakkan pembagian sel dan dia membantu tumbuhan untuk menjadi matang dan juga membolehkan buah yang dihasilkan tu masak. Jadi kalau tanpa fosforus, apa yang berlaku adalah daun akan menjadi hijau tua dan bintik merah, pertumbuhan terbantut, tumbuhan lambat matang dan buah lambat masak. Ada salah ejaan dekat sini. Okay, kemudian kita tengok kepada sulfur. So sulfur ni salah satu makronutrien yang mana dia membantu untuk tumbuhan mensintesis protein dan asid nukleik. So kalau nampak dia hampir sama dengan fosforus dan dia terlibat juga dalam pembahagian sel. So tanpa sulfur ni apa berlaku adalah daun muda tu dia akan jadi warna pudar dan gugur dan akhir sekali pertumbuhan akar jadi terbantut. Seterusnya kita pergi kepada kalsium. So kalsium ni dia membantu pembentukan lamela tengah dan juga dinding sel. Okey, dia juga membantu pertumbuhan hujung pucuk dan hujung akar dan mengekalkan sifat supratelak dalam membran sel. So kalau tumbuhan tak cukup kalsium, bentuk daun muda tu dia akan jadi tak sekata, tumbuhan akan terbantut dan tunas akan mati. Okay, dan akhir sekali adalah magnesium, membantu untuk pembentukan klorofil dan protoplasma dan mengaktifkan enzim respirasi. So kalau tiada ini, daun menjadi kuning atau sebahagian menjadi kuning ataupun seluruh daun tu mati. So kalau kita tengok dekat sini, makronutrien ni kebanyakannya terlibat dalam fungsi asas sel. Okay, kalau tak ada makronutrien ni, tumbuhan sebenarnya tidak suka untuk menjalankan proses fotosintesis. Kemudian dia tak dapat menghasilkan makanan secukupnya. Okay, pembahagian sel pun akan terbantut. Buah lambat masak. Jadi itu sebab makronutrien diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Sebab dia membantu tumbuhan untuk menjalankan, orang kata, fungsi asas dan minimum. So kita tengok seterusnya mikronutrien. Yang ini diperlukan dalam kuantiti yang sedikit.
Okay, kita ada ferrum, boron, mangan, zinc, kuprum dengan molybdenum. So kita tengok ferrum dulu. Okay, simbol dia adalah Fe, ferrum. Tujuan dia adalah untuk mensintesis klorofil dan membantu pembentukan enzim respirasi. Okay, tumbuhan yang kurang ferrum, kita boleh nampak bahagian antara urat daun muda tu menjadi kuning. Kemudian kita ada boron. So boron ni adalah untuk mensintesis bahan organik dan membantu dalam penguraian karbohidrat. Okay, boron ni kalau tak ada langsung boleh menyebabkan pertumbuhan terbantut. Kemudian kita ada mangan. Mangan ni digunakan untuk, mangan dengan zinc kalau kita tengok digunakan untuk mengaktifkan sesetengah enzim. Jadi kalau tiada mangan, daun akan bertumpuk kuning, tak ada zinc, tumbuhan akan terbantut. Untuk kuprum, dia merupakan sebahagian daripada sisa enzim dalam proses dan fotosintesis dan respirasi. So kalau kuprum ni tak ada langsung, maka tumbuhan tidak jadi normal, daun akan menjadi kuning. So molybdenum yang akhir sekali terlibat dalam metabolisme nitrogen dan pertumbuhan menjadi terbantut. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, semua unsur-unsur ni, mineral yang diperlukan ni sama juga macam makronutrien, kebanyakannya akan membantu tumbuhan untuk membesar. So kalau tiada salah satu, maka tumbuhan itu akan jadi terbantut. So dalam makmal sebenarnya kita boleh uji benda ni menggunakan radas yang kamu boleh nampak dekat depan ni. Okey, kita letak makanan, kita letak tumbuhan tu dalam tabung uji, yang mana dalam tabung uji ni kita isi dengan larutan kultur. So larutan kultur lengkap, yang ini adalah radas kawalan, ini mempunyai semua nutrien. Kemudian kita pergi kepada set seterusnya, kita buang nitrogen, ini kita buang fosforus, kita buang kalium dan kita buang semua. So dengan kita buang salah satu daripada makronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan, maka kita boleh tengok kesan dia apabila kita menjalankan eksperimen ini. Dan ini adalah soalan yang biasa keluar dalam SPM pasal benda ni, pasal radas ni. Dan kalau kita tengok dekat sini, semua radas ditutup dengan kertas hitam. So apa tujuan dia? Supaya di dalam ini tidak berlaku pertumbuhan alga, yang mana alga tu akan menyerap nutrien yang ada dalam larutan kultur dan menyebabkan eksperimen ini terjejas. Jadi ini contoh dalam amal. So lepas kita biarkan selama 2 minggu, apa yang berlaku adalah larutan kultur lengkap ni dia dapat semua nutrien, semua makronutrien dengan mikronutrien dia dapat, maka sihat. Yang radas pertama ni tumbuhan tumbuh dengan sihat. Bila kita buang saja nitrogen, yang kedua ni daun sepatutnya bertukar menjadi kuning. Itu adalah kesan kekurangan nitrogen. Kalau kita buang fosforus, daun di tepi akan menjadi warna perak. Kalau kita buang kalium, tisu dekat pucuk mati. Dan kalau kita buang semua nutrien, maka tumbuhan tu akan jadi terbantut, kuning dan lemah. Ini dalam makmal cara kita nak tengok kesan kekurangan makro dan mikronutrien. Okey, so ini adalah contoh kalau kita tengok ini kalau tumbuhan yang sihat bila dicukup dengan semua nutrien yang diperlukan, kalau kita tengok dekat gambar ni, nampak pokok itu nampak dalam keadaan normal, batang dia pun nampak macam kuat. Okey, daun di bahagian atas ini pucuk ni, okey, hijau muda, daun di bawah tu hijau tua, daun tua, dan kalau kita tengok bunga dengan buah dia normal. Okey, akar pun normal. Itu adalah pokok normal. Tapi kalau kita kekurangan salah satu makronutrien, so kita dapat tengok ini adalah gambar yang cikgu dapat daripada internet. Gambar yang pertama ini adalah pokok yang kekurangan nitrogen. So kita boleh nampak dia akan jadi warna kuning. Kemudian ada setengah daun tu mula mati. Kalau kekurangan kalsium, kita boleh nampak daun tu sudah tak jadi sekata, tak jadi cantik bentuk dia. Ini adalah tanda-tanda pokok kekurangan kalsium. Yang ini adalah pokok kekurangan fosforus. Bermaksud dalam tanah dia itu tiada fosforus. Jadi kita boleh nampak daun mula menjadi bintik-bintik merah. Yang ini adalah pokok yang kekurangan sulfur atas kepala cikgu ni. Jadi yang ini kita dapat tengok pucuk dia tu menjadi kuning. Dan bagi pokok yang kekurangan magnesium, daun hijau tu dia akan jadi kuning bermula daripada tepi. Lama kelamaan hampir semua tepi daun menjadi kuning. Ini adalah contoh lain Macam tadi dia cerita pasal tumbuhan sihat tu, bunga ada, semua ada. So kita tengok ini. Yang ni kalau daun tu kekurangan manganis. Mangan. So kamu boleh nampak ada bintik-bintik kuning di antara urat dia tu. Kalau dia kekurangan karbon dioksida, yang mana yang digunakan dalam proses fotosintesis, akan ada tumpukan putih pada pokok dan pokok akan jadi terbantut. Yang ini adalah kekurangan besi.
kekurangan iron ataupun besi, yang mana daun akan menjadi warna kuning untuk pucuk. Kalsium, nampak tu, dia akan menyebabkan daun menjadi bentuk tidak sekata. Okey. So ini adalah contoh macam mana kita nak kenal pasti pokok itu kekurangan makronutrien atau tidak. Ini kita pergi lebih terperinci lah. Kalau pokok tu kekurangan nitrogen, yang pertama paling jelas adalah pertumbuhan terbantut. Kemudian batang dia tu menjadi lemah. Okay, kemudian kita nampak daun di bahagian atas lebih kecil dan mudah untuk gugur. Kemudian kita nampak daun di bahagian bawah berwarna kuning. Okay, sebab tiada klorofil. Sebab kita gunakan nitrogen untuk mensintesis klorofil. Dan bunga pun dan buah akan terbantut, bermasuk sikit berbanding dengan biasa. Dan akar dia tak bagi kesan. Okey, ini adalah untuk fosforus yang cikgu tunjuk gambar tadi. Okey, paling jelas adalah inilah kita nampak daun berwarna merah ungu macam tu. Okey, kemudian bawah ni warna hijau kebiruan. Okey, kemudian bunga langsung tidak dapat dihasilkan sebab fosforus ni penting untuk kematangan pokok dan juga penghasilan buah. Dan kita nampak akar turut merosot. Yang ini adalah kekurangan kalium. Okey, tumbuhan dia akan terbantut dan mati sebelum matang. So batang tumbuhan tu dia akan jadi lemah. Bahagian daun di bahagian atas akan ada tumpuk perang dan di bahagian hujung akan bergulung dan ada klorosis. Okey. Daun di bahagian bawah tu dia akan layu dan ada tisu mati di sekeliling dia. Penghasilan bunga berkurang dan buah terhenti. Pertumbuhan akar pun turut berkurang. Jadi itu yang kita nak belajar pada hari ini. Okey. Macam cikgu tunjuk tadi, yang paling penting dekat sini kamu kena tahu apa itu makro dan makronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Okey, yang ini. Dan kalau kita tengok nitrogen, fosforus, sulfur, kalsium, magnesium, karbon, hidrogen dan oksigen semua penting untuk pertumbuhan pokok. Kemudian kita ada mikronutrien. So mikronutrien tu diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Kita ada ferrum ataupun besi. Kita ada boron, mangan, zinc, kuprum dan molybdenum. Dan kamu kena tahu macam mana kita nak buat eksperimen untuk mengesan kekurangan mikro ataupun makronutrien dalam tumbuhan. Dan kamu kena pasti juga macam mana kita nak tengok apa yang berlaku pada pokok kalau kekurangan salah satu daripada makronutrien ataupun mikronutrien yang cikgu sebut tadi. Ini contoh-contoh dia. So itu saja untuk cikgu, dari cikgu. Okey, slide ni cikgu akan upload dekat laman cikgu. Kamu boleh rujuk juga. Okey. So untuk kelas kali ni kod kehadiran dia adalah ikan goreng tepung. Bagi kelas yang cikgu ajar dekat sekolah cikgu, so boleh isi borang kehadiran, kemudian masukkan kod kehadiran dan jangan lupa jawab soalan yang diberikan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.